طيب dengar? Dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya muliakan Puan Pengerusi Majlis, Ustazah Hafizah, yang berusaha Tuan Pengetua Encik Osman bin Omar, penolong kanan pentadbiran Puan Lailatul Akmar, penolong kanan Koko Puan Nur Haili, AJK pelaksana program ceramah Nuzulul Quran di kalangan guru-guru pendidikan Islam, seterusnya guru-guru warga pendidik SMK Lembah Keramat, SMK Lembah Keramat, ibu-ibu, bapa-bapa sekiranya ada di dalam majlis ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harap-harapnya semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang pertama-tama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang telah mengurniakan kepada kita hari untuk kita terus meneruskan hari kita di dalam bulan Ramadan ini. Kerana dapat menyambung satu hari di dalam bulan Ramadan merupakan satu nikmat yang besar yang dapat yang kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan juga Ibnu Majah dan Sunan Ibnu Majah, saya sering juga sebut benda ni, bahawa ada dua orang lelaki yang mereka ini datang bertemu dengan Rasulullah dan kedua-duanya masuk Islam secara serentak. Wa kana islamuhuma jami'a. Okey. Dua orang ini masuk Islam secara serentak. Salah seorang daripada mereka ini asyaddu ijtihadan. Seorang ni bersungguh-sungguh untuk di dalam Islam ini. Seorang lagi tu biasa-biasa sahaja. Lalu orang yang bersungguh-sungguh ni tadi, apabila dah lama dalam Islam, dia pun pada suatu hari itu dia keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Apabila seorang ni keluar berperang dan dia mati syahid. Yang bersungguh-sungguh ni tadi keluar berperang, mati syahid. Kemudian yang seorang lagi ni hidup lagi setahun lepas daripada kawan dia ni tadi. Lepas kawan dia ni mati syahid, yang seorang yang biasa-biasa ni tadi hidup lagi setahun selepas daripada kawan dia tadi. Lalu Talhah yang riwayatkan hadis ni, dia cerita, pada suatu hari aku bermimpi aku ini berada di sisi pintu syurga. Lalu ketika aku berada di sisi pintu syurga ini, dua orang ni tadi, yang seorang yang bersungguh-sungguh dan seorang yang biasa-biasa ni tadi, berada bersama-sama aku di syurga tu tadi. Lalu keluar daripada dalam syurga itu, seorang keluar daripada dalam syurga itu, lalu dia panggil yang biasa-biasa ni dulu masuk ke dalam syurga. Kemudian setelah lama dia dah panggil orang tu masuk syurga, lepas tu dia keluar pula, dia panggil pula orang yang bersungguh-sungguh ni tadi masuk syurga. Okey. Lalu dia orang yang sama keluar juga kali ketiga, panggil Talhah. Dia cakap dekat Talhah, okey, engkau Talhah, kau tak boleh masuk lagi, kau balik dulu sebab engkau belum masa lagi. Okey, esoknya Talhah bangkit. Talhah mimpi, dia bangkit, dia cerita balik dekat orang ramai ataupun kawan-kawan dia cerita benda tu. Lalu kawan-kawan dia ni tadi rasa heran. Kenapa dia orang heran? Sebab kenapa orang daripada dalam syurga tu tadi panggil orang yang biasa-biasa dulu masuk syurga, sedangkan ada seorang lagi yang mati syahid. Sepatutnya kalau orang tu nak panggil masuk syurga, panggillah orang yang mati syahid tu dulu. Okey. Lalu mereka pun heran. Ada di kalangan mereka tak puas hati, dia orang bawa cerita ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi cakap?
Nabi cakap, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang nak diherankan sangat, apa yang nak diherankan sangat benda tu. Lalu sahabat pun jawab pula, ya Rasulullah, hadza kana ashaddu ijtihadan. Seorang ni sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh di dalam agama ni, dan dia pun mati syahid. Kemudian takkanlah seorang tu masuk dulu sebelum daripada orang yang mati syahid ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat yang tak puas hati tadi, kenapa yang tu masuk dulu kan, dia tak puas hati. Apa Rasulullah kata, alaysa hadza qad makatha hadza ba'dahu sanah. Bukankah yang seorang ni lagi tadi, dia hidup lebih setahun daripada orang yang mati syahid tadi tu. Okey, lalu sahabat punya, okey, betul, bala ya Rasulullah, betul. Wa adraka ramadana fasamahu. Lalu orang yang hidup lebih setahun ni tadi, dia dapat bulan Ramadan. Oleh kerana itu, bila dia dapat bulan Ramadan, lalu dia pun berpuasalah pada bulan Ramadan. Okey. Qalu bala, lalu para sahabat pun bagi tahu balik kepada Rasulullah, betul juga kan? Betul juga, dia yang biasa-biasa ni hidup lebih setahun. So pahala lebih lah. Lepas tu Rasulullah kata, tambah lagi, wa salla kadza wa kadza sajdatan fis sanah. Kemudian dia pun solat dalam setahun tu. Qalu bala, betul juga wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bagi tahu apa? Yang terakhir sekali, falima bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Beza di antara orang yang mati syahid ni, dia mati awal ni dengan orang yang biasa-biasa tapi dia mati kemudian sikit ni. Beza di antara mereka berdua ini, Nabi bagi tahu, lebih jauh daripada langit dan bumi. Maknanya orang yang dapat lebih satu Ramadan daripada seorang yang mati awal, pahalanya, walaupun dia biasa-biasa, dia tak seperti kawan dia ni tadi bersungguh-sungguh, tapi pahalanya lebih besar, lebih jauh, Nabi kata, daripada langit dan juga bumi. Jadi kita tahu langit dan bumi ni jauh, tak tercapai. Apa yang ada di atas yang kita jumpa, planet yang ke-10, yang ke-11 kita jumpa ni, yang ke-9, ke-10 ni, itu pun di bawah langit yang pertama. Nabi kata, pahala kawan ni tadi lebih daripada tu lagi, sebab dia hanya mendapat bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, dekat sini saya nak bagi tahu ataupun nak ajak tuan-tuan untuk kita rasa bersyukur di atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Satu hari yang diberi kepada kita dalam bulan Ramadan merupakan satu nikmat yang besar dan juga satu peluang untuk kita terus beramal ibadah, dan menjauhkan lagi jarak kita, menambah pahala kita. Dengan itu kita berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada kawan-kawan kita ataupun orang yang telah mati di kalangan kita. Ini merupakan peluang yang besar. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, jadi apabila kita cakap tentang Ramadan, bulan-bulan puasa ni, sebelum kita masuk kepada tajuk ni, nak cerita sikit dalam tentang puasa. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala, seperti mana puan moderator bacakan tadi, ustazah tadi baca, dia baca dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai mereka yang beriman, telah ditulis, kutiba, kataba tulis, kutiba ditulis. Jadi bila Arab kata perkataan kataba, maknanya dia telah dijadikan undang-undang. Tulis maksud kat situ macam menulis satu undang-undang. Wahai mereka yang beriman, telah diwajibkan, dijadikan undang-undang kepada kamu untuk berpuasa, as-siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah diwajibkan ataupun telah dijadikan undang-undang ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum, la'allakum maksud dia apa tuan-tuan? Mungkin dalam terjemahan ada yang mengatakan mudah-mudahan, tetapi kalau mudah-mudahan dalam bahasa Arab dia kata at-taraji, taraji, mudah-mudahan. Tapi la'allakum di dalam Al-Quran, majoritinya ataupun kebanyakannya dalam Al-Quran, la'allakum membawa makna supaya nanti kamu, supaya nanti kamu. Jadi dia bukan lagi taraji dekat situ, dia dah jadi li ajli. La'allakum dalam Al-Quran kebanyakannya membawa maksud supaya nanti, so that, dalam orang putih kan, dia bukan lagi hopefully you, no, dia so that, la'allakum, so that
tattaqun, kamu nanti bertakwa. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila cerita je tentang puasa, dia terus letak matlamat di hujung tu. Di hujung tu matlamat orang yang berpuasa supaya nanti tattaqun, dia bertakwa. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada puasa itu sendiri, kita kena faham tujuan berpuasa itu. Allah Subhanahu Wa Taala bila letak je puasa, takwa. Hasilnya apa nanti? Hasilnya adalah takwa. Okey. Jadi kita kena tahu, kita kena faham dulu apa maksud takwa. Takwa ni datang daripada perkataan waqa. Waqa maksud dia jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Qi tu kan, wa qina. Itu maksud dia pelihara. Itu perkataan taqwa. Ittaqa datang daripada perkataan waqa. Okey. Jadi waqa untuk menjaga. Okey. Bila kita masukkan ittaqa dalam bahasa Arab ni, ittaqa maksud dia untuk kita jaga diri kita. Itu maksud dia. Untuk kita jaga diri kita. Okey. Jadi untuk jaga diri kita daripada apa? Untuk jaga diri kita daripada kemurkaan Allah. Itu maksud dia. Jadi kita berpuasa, yang pertama sekali untuk kita jaga diri kita daripada Allah murka dekat kita. Dan yang keduanya, kita nak jadikan dengan bertakwa juga kita akan membuatkan Allah redha dengan kita. Itu maksud takwa. Sebab tu kalau kita dengar, kalau kita biasa dengar khutbah Jumaat, khatib menasihatkan kepada hadirin dan hadirat sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya. Okey. Jadi kebanyakan orang ataupun ulama mentafsirkan makna takwa itu buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Okey. Untuk apa? Untuk jaga diri kita. Itu maksud takwa. Okey. Jadi apa yang saya nak bawa kat sini sebenarnya adalah apa kaitan takwa dengan puasa tu, apa kaitan dia? Tuan-tuan ataupun puan-puan, Allah Subhanahu Wa Taala bila dia kata puasa dapat takwa, maksud dia Allah cuba melatih kita melalui puasa ni tadi untuk dapatkan takwa. Takwa tadi apa? Buat Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Okey, dalam Ramadan, dalam puasa tu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita makan, minum, dan juga perkara-perkara yang membatalkan sepanjang hari. Tuan-tuan, selain daripada hidup ni, apa yang penting dalam kehidupan ni? Untuk kita terus hidup, apa yang penting? Selain daripada pakaian, rumah ni, apa yang paling penting dalam hidup kita? Yang paling penting dalam hidup kita adalah makan dan juga minum. Untuk kita terus hidup, kita perlukan makan dan juga kita perlukan minum. Makan dan minum bukan kehendak. Makan dan minum keperluan. Untuk kita terus hidup, kita perlu makan dan juga minum. Okey. Jadi ketika berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala latih kita untuk tinggalkan keperluan hidup kita tu pun kita kena tinggalkan, hanya semata-mata nak bagi Allah tak marah dengan kita dan Allah suka dekat kita. Kita boleh tinggalkan benda yang perlu dalam kehidupan kita ni semata-mata nak bagi Allah suka dengan kita. Okey, jadi selepas daripada Ramadan, jadi kalau selepas daripada Ramadan, kalau Allah suruh tinggalkan perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang buruk, tentulah lebih senang. Sebab makan dengan minum yang merupakan keperluan pun boleh kita tinggalkan. Apatah lagi hanya sekadar Allah suruh jaga mulut kita. Jangan cakap benda-benda tak elok. Jangan mengumpat orang. Jangan makan benda yang haram. Makan yang halal boleh, jangan makan benda yang haram. Jangan melakukan maksiat kepadanya. Tentulah perkara-perkara ini lebih senang. Sebab kesemua itu hanyalah kehendak. Makan dan minum pun boleh kita tinggal. Okey. Boleh faham tuan-tuan?
Kalau makan dengan minum pun boleh kita tinggal, apatah lagi benda-benda yang lebih mudah daripada tu. Okey. Okey. Cumanya malangnya kita orang-orang manusia lah kan, khususnya orang yang hidup di Malaysia ni, yang malangnya adalah apabila dia associate puasa tu, bila kita ni bila berpuasa lah, kita tak cakap pasal orang lah, kita cakap pasal diri kita lah kan. Bila kita berpuasa je, apa perkara pertama yang kita associate dalam kepala kita? Allah SWT suruh berpuasa untuk tahan diri ni, tahan diri ni. Dalam diri kita tu minta, dalam perut kita dah krok, bawilah sikit makanan ataupun tekak kita pun dah agar, bawilah satu suap air pun boleh lah kan. Tapi kita kata, aku takkan langgar perintah Allah sampai masuk waktu maghrib. Kita tak, dalam diri kita tu dah minta supaya kita melanggar perintah Allah, tapi kita tak langgar. Okey. Okey, tapi yang nak cerita apa tadi? Orang kita ataupun kita sendiri, bila kita kata puasa je, kita sering associate puasa tu dengan makanan. Sedangkan tujuan puasa tadi untuk tahan kehendak, keperluan kita pun tahan, hanya nak bagi Allah SWT suka. Tapi bila kita berpuasa ataupun orang-orang kita berpuasa, kita sering sandarkan dengan makanan. Bila puasa je, okey, buka kan nak makan ni kan. Bila puasa je, kita akan ingat more kan. More kan kuih apa. Jadi orang kita ataupun bukan orang Melayu je, orang Arab pun sama kan. Ada kuih yang tak keluar pada bulan lain melainkan pada bulan Ramadan. Jadi sebenarnya adalah perkara yang kurang tepat sebenarnya. Sama lah macam kita kan. Di Malaysia ni kuih tu tak keluar bulan lain kecuali pada bulan Ramadan. Sepatutnya semakin kurang kuih keluar, tetapi bulan Ramadan makin bertambah jenis-jenis kuih yang keluar. Ini perkara yang dia sebenarnya melarikan ataupun menghilangkan tujuan asal untuk kita berpuasa. Sepatutnya kita tahan diri kita daripada makan-makan ni semua, tapi akhirnya lagi banyak makanan yang datang pada bulan puasa kan. Jadi dia sudah lari daripada tujuan asal. Tuan-tuan, okey. Jadi itu sedikit introduction tentang Ramadan. Jadi bila kita buat sesuatu, bukan Ramadan berkenaan dengan puasa. Jadi apabila kita sedang menjalani ibadah puasa, kadang-kadang kita mesti kena faham apa benda yang sebenarnya kita nak capai ni kan. Macam kita mengajarlah, di akhir pengajaran ini apa yang kita nak capai. Jadi kita pun sama jugalah. Kita kini berada di pertengahan Ramadan. Jadi kita sedang berpuasa, kita kena faham balik kenapa Allah Subhanahu Taala suruh kita berpuasa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, baik kita nak balik kepada topik kita hari ini. Topik kita hari ini adalah berkenaan dengan nuzulul Quran. Baik. Jadi nuzulul Quran, apa maksud nuzulul Quran? Nuzulul Quran membawa makna penurunan Al-Quran. Okey. Jadi penurunan yang mana satu ni? Sebab di kalangan ulama ada yang mengatakan penurunan Al-Quran berlaku sehingga 3 kali. Maksudnya penurunan Al-Quran berlaku sehingga 3 kali. Iaitu kata mereka yang pertama sekali daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz pergi ke Baitul Izzah di langit dunia. Daripada Baitul Izzah di langit dunia, Jibril bawa kepada baginda. Jadi ada 3 kali kata mereka. Ala kulli hal, pendapat yang paling sahih berapa kali Al-Quran diturunkan adalah pendapat yang paling sahih menurut Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Dia kata penurunan Al-Quran berlaku sebanyak 2 kali. 2 kali. Baik. Jadi 2 kali ni bila? Iaitu yang kali pertama daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah di langit dunia, dan kali yang kedua adalah daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi yang kita sambut ni, yang mana satu? Yang kali pertama tu ke yang nuzul hari ni yang kita nak sambut ni?
kita sambut pada yang pertama ke yang kedua? Yang kita sambut, sebenarnya yang kita sambut pada hari ini adalah yang pertama tu, iaitu penurunan Al-Quran. Ya ke? Tak apa, nanti saya explain balik. Penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Jadi yang daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia ini diturunkan secara serentak sekali. Dan daripada langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selama 23 tahun. Ini secara munajjaman ataupun secara beransur-ansur. Baik. Okey. Jadi dalil yang menceritakan tentang Al-Quran ini hanya berlaku penurunan Al-Quran berlaku sebanyak 2 kali ini jelas di dalam hadis seperti yang diriwayatkan Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala anzalallahu ila as-sama'i dunya fi lailatul qadr. Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Fakana Allahu idza arada ay yuhiyya minhu syai'a awhahu. Dan Allah apabila dia mahu mewahyukan daripadanya sesuatu, dia akan mewahyukannya. Dan au ay yuhditha minhu fil ardi syai'an ahdathahu. Sekiranya Allah nak ceritakan tentang sesuatu, dia akan ceritakan. Jadi benda itu berlaku secara munajjaman, beransur-ansur. Okey, jadi hadis jelas menceritakan bukan 3 kali tetapi 2 kali. Okey, jelas Baik. Okey, satu lagi perkara yang boleh kita tambah di sini. Ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, At-Tabarani di dalam Mu'jam di dalam Al-Kabir, dan juga Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman. Mereka meriwayatkan satu hadis hadis ni menceritakan tentang nazalat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam awwal lailatin min Ramadhan. Hadis ni nak cerita, nak beritahu bukan Al-Quran saja yang turun pada bulan Ramadan. Hadis ni cerita bahawa suhuf Ibrahim, suhuf yakni lembaran yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, yang sering kita baca dalam solat witir itulah suhufi Ibrahim wa Musa. Okey, suhuf itu, suhuf yang diberikan kepada Ibrahim juga turun pada bulan Ramadan, iaitu pada hari pertama, pada malam pertama Ramadan. Taurat juga diturunkan pada hari ke-6 Ramadan. Injil diturunkan pada hari yang ke-13 daripada Ramadan. Zabur diturunkan pada hari yang ke-18 daripada Ramadan. Dan Quran diturunkan pada hari yang ke-24 daripada Ramadan. Yang ni kalau Al-Quran itu turun pada malam, maknanya malam yang ke-25 lah. Okey. Cumanya hadis ini di kalangan ulama ada yang menyatakan ianya sahih dan ada yang mengatakan dhaif. Al-Albani mengatakan sahih. Jadi kalau hadis ni betul, maknanya kalau hadis ini sahih, maknanya kesemua kitab Allah diturunkan juga pada bulan Ramadan. Okey. Okey. Kalau kita berdasarkan apa yang saya cakap tadi, yang pertama tadi saya baca hadis Al-Quran itu Allah turunkan pada malam Al-Qadar. Itu yang pertama saya cakap tadi kan. Yang kedua saya cakap Al-Quran diturunkan pada malam yang ke-25, pada hari yang ke-24, yakni pada malam ke-25. Jadi kenapa kita pula sambut pada 17 Ramadan? Kan? Malam Lailatul Qadar bila? 10 yang terakhir terakhir dalam bulan Ramadan. Dan tadi kalau hadis yang dalam riwayat Musnad Ahmad, Tabarani dan juga Al-Baihaqi tadi, dia kata Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan, yakni pada malam 25. Jadi kenapa kita sambut pada 17? Okey. Kat sini kita nak bagi tahu kenapa kita sambut 17. Okey. Kerana di kalangan ulama ada yang berpendapat 17 ni bukan kali pertama dia turun tu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia tu, bukan pada 17. Sure ia berlaku pada malam Lailatul Qadar. Allah SWT pun cerita benda itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu jelas. Maknanya 17 ni bukan penurunan kali pertama. 17 ini di kalangan ulama memahami ia adalah kali pertama diturunkan kepada Nabi. Surah apa yang pertama turun kepada Nabi?
5 surah daripada surah Al-Alaq. Jibril datang kepada Nabi, dia cerita, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari. Aku tak erti nak, aku tak boleh nak baca. Okey, bila peristiwa itu berlaku? Di kalangan ulama berpendapat ia berlaku pada 17 Ramadan. Sebab tu mereka menyatakan 17 penurunan berlaku, peristiwa penurunan Al-Quran. Okey, apa dalil mereka kan? Macam mana dia boleh tahu pula 17 tu kan? Okey. Sebab di dalam surah Al-Anfal Allah SWT sebut, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Cerita apabila Allah SWT cerita tentang harta rampasan perang ketika peristiwa perang Badar, Allah sebut di hujung tu, wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'ani. Dan sekiranya kamu itu beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami pada hari Furqan, yaumal furqan yaumal taqal jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, yakni pada perang Badar. Okey, isunya kenapa dia boleh faham 17 itu kali pertama turun kepada Nabi, sebab Allah sebut pada hari Furqan. Furqan ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu membawa makna perkara yang memisahkan di antara benar dan juga salah. Jadi di kalangan mereka ada yang berpendapat Al-Furqan ni, ada ulama yang faham Yaumal Furqan, hari Furqan maknanya adalah hari ketika Al-Quran itu turun. Sebab Al-Quran membezakan yang benar dan juga yang batil. Okey. Dan di kalangan ulama memahami Furqan membawa makna perang Badar itu sendiri. Kerana perang Badar itu menyebabkan geng yang kalah itu berada dalam kebatilan dan Allah menangkan orang Islam dengan perantaraan wahyu, dengan bantuan para malaikat menang. Jadi tak heran di kalangan mereka memahami Furqan dekat situ ada yang memahami sebagai Al-Quran, dan di kalangan mereka juga memahami Al-Furqan dekat situ sebagai kemenangan dalam perang Badar. Jadi apa yang saya nak cerita kat sini adalah disebabkan dalil ni, perbezaan memahami dalil ini. Di kalangan ulama mengatakan faham apa? Al-Furqan tu je, Yaumal Furqan, hari Furqan. Di kalangan mereka faham Furqan tu Al-Quran diturunkan, ada yang faham itu adalah perang Badar. Jadi yang memahami Al-Quran turun, jadi dia kata sebab perang Badar berlaku pada 17 Ramadan. Jadi disebabkan itu mereka faham 17 Ramadan ini Yaumul Furqan, Al-Quran juga diturunkan. Okey, jadi itu antara sebab kenapa kita sambut pada 17 Ramadan, Yaumul Furqan. Okey. Tapi untuk saya bagi tahu secara lebih tepatlah, maknanya pendapat yang paling tepat bila Al-Quran ini jadi kalau kita nak celebrate ni, sebab yang turun kepada Nabi ni, dia turun banyak kali kan. Dia turun banyak kali. Jadi kita mungkin susah nak sambut setiap kali turun tu. Jadi mungkin sebenarnya yang sepatutnya tarikh yang sepatutnya kita sambut adalah penurunan kali pertama tu. Yang mana penurunan kali pertama itu berlaku pada malam Al-Qadar. Berlaku pada malam Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan ia, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Jadi jelas malam Al-Qadar ada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW sebut taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Dalam surah yang lain Allah sebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan ia, iaitu Al-Quran, pada malam yang diberkati. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Okey, tuan-tuan. Jadi jelas kita nak beritahu kat sini 17 merupakan pendapat yang lemah lah sikit untuk kita sambut nuzul Quran. 17 ni lemah. Dan sebenarnya 17 ni lebih sinonim, 17 Ramadan ni lebih sinonim dengan perang Badar lah. Sebab tu kalau kita tengok ada orang yang dia buat sambutan, dia sambut Badarul Kubra, disebut Ghazwatul Badar, disebut Badar Kubra. Jadi 17 Ramadan lebih sinonim dengan
perang Badar. Jadi mungkin di kalangan orang ada yang ambil kesempatan 17 ni untuk cerita tentang peristiwa perang Badar. Tapi ala kulli hal, okey tak kita ambil satu tarikh untuk kita ingat balik tujuan penurunan Al-Quran ni? Okey lah, tak ada masalah. Mungkin kita tak sempat nak ambil pada hujung Ramadan sebab kita mungkin sibuk dengan Qiyamul Lail dan sebagainya. Kita ambil awal sikit, kita awalkan sikit, kita sambut pada 17. Jadi Malaysia sambut 17, okey lah, tak ada masalah. Dia bagi cuti, Selangor cuti kot. Selangor cuti kot sebab nampak semua ada di rumah ni. Okey, jadi it's okay lah untuk sambut bila-bila pun okey, tak ada masalah. Tapi penting juga untuk kita ingat peristiwa penurunan Al-Quran ni. Baik. Kenapa penting kita nak sambut Ramadan, celebrate penurunan Al-Quran ni? Okey, kita tengok dulu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasumhu. Okey. Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut bulan Ramadan, by the way, Ramadan hanya disebutkan sekali je dalam Al-Quran. Di mana? Dalam ayat ni lah. Dalam Al-Quran tu sekali je Allah sebut Ramadan di sini. Bulan Ramadan. Bila Allah sebut saja bulan Ramadan, perkara pertama yang Allah sebut selepas bulan Ramadan, allazi unzila fihi al-Quran. Yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi sebab tu penting. Okey, kita ni tuan-tuan, bila masuk je bulan Ramadan, perkara pertama yang kita ingat apa dia? Kita akan ingat bazar Ramadan. Kan? Jadi salah tu. Dengan apa yang Allah nak sampaikan kepada kita dan apa yang kita adapt dalam kepala kita ni lain. Allah bila sebut Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Yang kita masuk je bulan Ramadan, kita nampak bazar Ramadan, lepas tu bazar Aidilfitri, nak raya. Jadi kita punya orientasi itu dah salah daripada awal lagi. Bulan Ramadan, Allah sebut perkara pertama adalah diturunkan padanya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga keterangan ataupun bukti dalam petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan juga pemisah di antara perkara yang hak dan juga yang batil. Okey. Faman syahida minkumus syahra, dan siapa yang menyaksikan bulan ini, falyasumhu, hendaklah dia berpuasa. Hendaklah dia berpuasa. Okey tuan-tuan, saya ulang balik ayat ni tadi. Bulan Ramadan, ini bahasa yang ayat ni sampai dekat kita dengan gaya bahasa macam ni. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan bukti daripada petunjuk itu, dan juga pemisah di antara benar dan juga yang batil. Siapa yang melihat bulan Ramadan, siapa yang menyaksikan bulan ini, hendaklah dia berpuasa. Okey. Boleh dapat tangkap? Okey, berdasarkan ayat yang saya sebut tadi tu, mana lebih penting? Al-Quran ke puasa? Okey. Kalau kita tengok balik struktur ayat tadi, Allah nak tekankan Al-Quran kan? Allah nak tekankan puasa. Allah nak tekankan Al-Quran. Al-Quran tu sebenarnya mesej tu bila sebut je bulan Ramadan, perkara pertama yang disandarkan kepada Ramadan adalah Al-Quran. Lepas tu siapa yang nampak bulan ni, puasalah. Jadi puasa ni perkara yang kedua. Jadi di kalangan kita yang soleh-soleh ni pun sama juga. Yang tadi yang tak berapa nak soleh tadi, memang bila Ramadan je bazar Ramadan, bazar Aidilfitri nak berniaga. Jadi itu memang yang biasa-biasa. Yang soleh ni pun sama juga. Kadang-kadang dia silap apabila masuk je bulan Ramadan. Apa yang dia nampak, perkara pertama yang dia nampak adalah puasa. Sedangkan bukan perkara pertama. Puasa adalah perkara yang kedua. Ramadan, Al-Quran. Allah cakap bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kita kena ukur kat sini.
bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Perkara pertama, bila masuk bulan Ramadan, bagaimana dengan hubungan kita dengan Al-Quran sebenarnya. Sepatutnya kita muhasabah perkara itu, perkara yang pertama. Yang kedua, barulah kita cerita tentang puasa ni tadi. Okey. Jadi tuan-tuan, Al-Quran Al-Quran telah mengubah sejarah hidup manusia ni. Kalau kita tengok balik kepada keturunan kita ni tuan-tuan, keturunan kita ni, kalau kita tengok balik atas tu, mungkin di atas tu ada Hindu, kan? Keturunan kita sendiri, mungkin orang Melayu ni atas dia Hindu, kan? Setelah Al-Quran datang, dia salah seorang daripada keturunan kita itu menganut Islam. Apabila dia menganut Islam kerana Al-Quran, lalu anak, cucu, cicit dia semuanya masuk Islam. Jadi kita mendapat nikmat Islam itu disebabkan Al-Quran. Jadi berapa bilion manusia yang telah mati, yang masih hidup dan juga yang telah mati ini, hidupnya telah berubah kerana adanya Al-Quran. Jadi Al-Quran, Allah nak bagi tahu, Al-Quran adalah satu peristiwa yang besar yang telah mengubah landasan hidup manusia ini. Daripada dulu menyembah berhala, menyembah apa, semuanya jadi Islam, dan kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran telah mengubah corak masyarakat di dunia ni. Okay? Jadi oleh kerana itu, kerana Al-Quran ini terlalu besar, dia punya sumbangan terhadap kehidupan manusia dan juga dalam kehidupan kita. Oleh kerana itu kita sambut bulan yang telah diturunkan padanya Al-Quran. Oleh kerana itu ada orang celebrate ni, keluar beramai-ramai di dataran, buat konsert, itu cara dia celebrate. Jadi bagaimana orang Islam celebrate kehadiran bulan Ramadan ni? Allah SWT suruh untuk kita berpuasa. Jadi berpuasa adalah salah satu cara untuk kita celebrate kehadiran Al-Quran, kedatangan Al-Quran, penurunan Al-Quran itu sendiri. Okey. Dan juga tuan-tuan, Nabi SAW, kalau kita tengok kali pertama dia terima wahyu tu, dia terima di mana? Di Gua Hira. Nabi ni dia terima wahyu tu dalam keadaan dia ni meninggalkan hiburan, dia meninggalkan manusia, orang ramai, hanya nak beribadah kepada Allah. Ketika mana dia tinggalkan benda-benda tu, wahyu datang kepada dia. Seolah-olah memberi isyarat kepada kita apabila kita nak terima wahyu ni, yang ini Al-Quran tu, bila kita nak bawa Al-Quran tu masuk dalam diri kita, kita perlu juga melalui proses yang sama, itu meninggalkan benda-benda yang kita suka ni. Sebab tu Allah SWT suruh kita puasa. Kita tahan diri kita, kita tak makan, kita tak minum, in order supaya wahyu itu ataupun Al-Quran itu boleh masuk ke dalam jiwa kita. Okey. Tuan-tuan, mana dah kita tadi? Okey, kita patah balik lah. Jadi kita patah balik kepada kita punya tajuk ni tadi. Apa tajuk tadi? Oh, pendidikan Rabbani. Okey, jadi sebenarnya tajuk kita hari ni adalah sebenarnya untuk saya ceritakan pendidikan Rabbani tunjang aspirasi. Baik, pendidikan Rabbani tunjang aspirasi. Apa benda ni? Faham tuan-tuan? Pendidikan Rabbani. Rabbani ni apa? Kumpulan nasyid ke apa? Tunjang aspirasi. Saya tak berapa pandai sangat perkataan-perkataan yang bombastik ni. Okey, pertama sekali saya nak ceritakan tentang Rabbani. Pendidikan Rabbani. Jadi Rabbani ni apa? Dia bukan kumpulan nasyid. Dia adalah Rabbani itu dinamakan juga salah satu kumpulan nasyid. Tapi perkataan ini datang daripada mana? Datang daripada Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah SWT sebut, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahu al-hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Okey, jadi Rabbani ni datang daripada perkataan Al-Quran, Rabbani. Rabbani itu apa? Rabbani maksud dia datang dari perkataan Rabb. Rabb itu maksud dia Tuhan. Tuhan.
Jadi bila kita kata Rabbani, Rabban alif nun dimasukkan tu untuk menunjukkan dahsyat, mubalaghah kat situ. Rabbani maknanya orang yang orientasi dia ataupun tujuannya adalah Tuhan. Rabbani itu maksud Rabbani. Jadi bila kita sebut pendidikan Rabbani, maknanya pendidikan kita apa hadaf di akhir pendidikan kita itu, tujuannya adalah Rabbani, Tuhan. Itu Rabbani. Jadi bagaimana untuk mencapai pendidikan yang Rabbani ni? Rabbani ni. Okey. Jadi kita tuan-tuan, kita ajar subjek apa pun, sama ada kita belajar geografi ke, kita ajar matematik ke, kita ajar bahasa Inggeris ke, bahasa Melayu ke, kita kena tahu satu benda, iaitu kesemua ilmu ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan rasa benda ni ini ilmu akademik, yang ni yang bahasa Arab, pendidikan Islam, ini baru ilmu Allah. Tak. Kesemua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh di dalam ayat, apabila Allah cerita tentang ayat hutang, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu itu melakukan transaksi hutang, tadayantum, kamu itu saling berhutang, dengan satu bentuk hutang hingga pada suatu tempoh yang tertentu, Allah SWT suruh apa? Faktubuhu, tulis. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah orang yang adil di kalangan kamu itu tulis. Hendaklah orang itu tulis hutang itu dengan adil. Wala ya'ba katibun, dan janganlah orang yang menulis itu tadi enggan ayyaktuba kama 'allamahullah. Dia enggan nak tulis terhadap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ajarkan kepadanya. Okey. Orang yang tulis hutang ni tuan-tuan, bidang apa? Orang yang tulis hutang ni bidangnya lawyer lah sebenarnya kan. Kalau kita hutang dengan bank tu, lawyer. Yang tulis hutang ni semua lawyer. Hatta lawyer pun Allah kata itu bukan ilmu dunia. Hendaklah dia menulis seperti mana Allah ajarkan dia tulis. Hatta menulis agreement tu yang kita ajar tu bukan ilmu dunia, bukan. Itu adalah semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa sahaja subjek yang kita ajar, melupakan milik kesemuanya. Kita ajar dia matematik supaya dia ini pandai kira esok, bukan untuk dia tipu orang lain. Jadi kalau kita ajar dia pandai supaya boleh curi duit company, itu bukan Rabbani lagi lah. Itu bukan tujuannya Rabbani. Tujuannya adalah supaya boleh kira dengan betul dan boleh melakukan transaksi dengan adil. Jadi apa sahaja yang kita ajar, pendidikan Rabbani dapat dicapai kalau kita faham konsep ni. Kesemuanya adalah milik Allah SWT. Tujuannya adalah menuju, iaitu supaya Allah redha dengan kita, dengan cara kita melakukan keadilan, membantu orang dengan ilmu yang kita dapat itu. Okey, jadi ini saya nak sebut sikit lah dalam masa yang berbaki ni, saya nak sebut sikit, iaitu apabila kita dah tahu kesemua ilmu tu, apa sahaja subjek yang kita ajar itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak bagi tahu, ataupun saya nak kita sebagai pendidik ni, maknanya tuan-tuan sebagai pendidik ataupun ibu bapa di rumah yang mendidik anak-anak ni, bagaimana saya nak sebut sikitlah bagaimana untuk kita didik style Al-Quran. Macam mana kita nak mendidik style Al-Quran, kan? Sebab kita tahu cikgu yang terbaik siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cikgu yang terbaik. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dialah Ar-Rahman yang maha sangat-sangat sayang kat kita ni. Ar-Rahman 'allamal Quran. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu di samping mengandungi ilmu-ilmu yang pelbagai mukjizat-mukjizatnya, kita kalau orang yang mengaji lughah ni, mungkin dia bukan sekadar mengkaji isi Al-Quran, dia kaji juga style bagaimana Al-Quran itu disampaikan, kan? Dia ada style dia, kan? Kalau kita nak marah budak tu, kan, kita ada dua cara, kan? Sama ada kita kata, adik jangan panjat pokok, ataupun kita kata kita biar je dia panjat sampai dia jatuh, panjat dah lagi, kan? Jadi itu adalah style untuk kita ajar, kan? Okey. Jadi bagaimana Al-Quran mendidik manusia? Okey, At-Tarbiyah tu saya bacakanlah sikit. Saya jumpa ni artikel ni sikit.
Okey, style yang pertama Al-Quran ajar at-tarbiyatu bil ibrati wal mau'izah. Al-Quran itu mendidik manusia, pendidikannya adalah dengan style memberikan pengajaran dan juga nasihat. Pengajaran dan juga nasihat. Nasihatlah yang saya nak fokuskan ni. Stylenya adalah nasihat. Okey. Kalau kita nak bandingkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Allah ni Tuhan, Tuhan kita. Kita ni hamba, iaitu yang paling bawah sekali. Hamba ni maksudnya paling hina kedudukan, hierarki yang paling rendah sekali dalam dunia ni adalah hamba. Kita dengan Tuhan itu paling atas dan kita paling bawah sekali. Kalau Tuhan kata, dia kata engkau buat macam ni, kan, pun dah boleh dah, sebab dia paling tinggi dan kita paling bawah. Tetapi dia ajar kita dalam bentuk nasihat, mau'izah, kan. Demikian. Maksudnya kalau kita nak mengajar anak murid kita, ni dengar ni, cikgu nak nasihat, itu style dia. Style dia adalah nasihat, kan? Bukan macam kita nak maki, kau ni buat muka surat ni, kan? Esok tak siap kau, kan? Jadi bukan style tu, kan? Caranya adalah melalui nasihat. Cikgu nasihat